Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadis yang ketujuh. Wa an Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asharatil mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Maksudnya daripada Abu Ishaq Sa'ad bin Abu Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri, salah seorang yang dijanjikan ahli syurga. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku pada tahun Haji Wida' semasa aku menderita sakit tenat. Aku bertanya, wahai Rasulullah, penyakitku ini bertambah tenat sedangkan aku mempunyai harta tetapi tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan. Jadi adakah boleh aku sedekahkan 2/3 daripada hartaku? Jawab baginda, tidak. Aku bertanya lagi, kalau 1/2 wahai Rasulullah? Jawab baginda, tidak. Aku bertanya lagi, kalau 1/3? Jawab baginda, 1/3 itu pun masih banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan waris-waris engkau menjadi orang kaya, adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka menjadi orang miskin yang terpaksa meminta-minta daripada orang lain. Sesungguhnya engkau tidak membelanjakan sesuatu yang engkau niatkan itu demi untuk mengharapkan keredaan Allah, malaikat engkau pasti diberi pahala daripada perbelanjaan yang engkau keluarkan, sehingga kan apa yang engkau jadikan untuk menyarai isterimu. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah,
Adakah aku terasing daripada sahabat-sahabatku di sini kerana tidak berhijrah? Jawab baginda, engkau tidak tertinggal. Buatlah kebaikan yang engkau niatkan kerana Allah. Pasti menambah darjat kemuliaan engkau. Mudah-mudahan ketinggalan engkau tidak ikut berhijrah. Orang ramai akan dapat manfaat daripadamu, sekalipun ada orang yang merasai rugi. Kemudian Nabi berdoa, Ya Allah, teruskanlah hijrah sahabatku dan janganlah jadikan mereka berpatah balik. Akan tetapi yang kecewa ialah Sa'ad bin Khawlah, yang selalu dikasihani oleh Rasulullah kerana beliau mati di Mekah. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang berikut daripada bab ikhlas, yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang hebat, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Di sana terdapat 10 orang sahabat yang Nabi sebut mereka ini adalah ahli syurga. Salah seorang daripada mereka ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan di Mekah. Dan dia salah seorang sahabat-sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Diriwayatkan ketika beliau memeluk Islam, umurnya pada ketika itu ialah 17 tahun. Maknanya masih lagi muda. Dan ketika berita beliau memeluk agama Islam sampai kepada ibunya, lalu ibunya sangat marah. Ibunya ketika itu masih lagi seorang musyrik. Dan Sa'ad ini sangat sayang kepada ibunya. Bila berita Sa'ad memeluk agama Islam sampai kepada ibunya, ibunya sangat marah. Dan ibunya tidak makan dan tidak minum. Ibunya kata, jika sekiranya Sa'ad terus bersama dengan Muhammad, tak kembali kepada agama asal, menjadi musyrik, nescaya aku rela mati, tak makan, tak minum, supaya orang ramai akan kutuk Sa'ad. Lalu ibunya buat sungguh dan berada dalam keadaan yang tidak bermaya. Lalu Sa'ad melihat keadaan ibunya, maka Sa'ad berkata dengan tegas, Ya ummah, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat minki nafsun ba'da nafsin ma taraktu dini. Wahai ibu kesayanganku, jika sekiranya engkau mempunyai 100 nyawa, engkau mati hidup balik 100 kali, engkau mahu aku meninggalkan agama ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkannya. Begitulah ketegasan yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga daripada peristiwa itu, ulama-ulama menyatakan bahawa menjadi sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Luqman, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut menjadi kewajipan kepada manusia untuk taat dan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, kecuali jika sekiranya kedua ibu bapanya menyuruhnya untuk melakukan perkara syirik dan maksiat terhadap Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika sekiranya keduanya menyuruh kamu melakukan syirik terhadap Allah dan juga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kamu taat kepada keduanya.
dan berbuat baiklah kepada keduanya di atas dunia ini. Syahid daripada ayat ini, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bab lain. Cuma pengajaran yang kita nak ambil di sini ialah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang memeluk Islam dan ketegasannya mempertahankan akidahnya walaupun ibunya tidak menyukainya dan memarahinya, tetapi dia tetap berpegang dengan ajaran Islam sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dalam hadis yang kita bacakan ini, Sa'ad menceritakan bagaimana dia telah terlantar sakit. Sakit yang teramat sangat. Ketika beliau berada di Mekah. Dan masa tersebut ialah masa haji selamat tinggal. Maknanya, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan selepas daripada itu, Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sakit yang teramat sangat, lalu Nabi SAW menziarahi Sa'ad. Dan berlakulah perbualan di antara Sa'ad dan Rasulullah SAW dalam perkara yang berkait dengan wasiat harta benda. Sa'ad kata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak. Dan memang Sa'ad ini seorang sahabat yang kaya. Diriwayatkan ketika beliau meninggal dunia, beliau mempunyai harta sebanyak 250,000 dirham. Maknanya satu harta yang sangat banyak pada ketika itu. Jadi, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak. Kalau aku meninggal, adakah boleh aku mewasiatkan harta aku ini untuk diberikan kepada sesiapa sahaja sebanyak 2/3? Rasulullah kata jangan. Kalau separuh, Rasulullah kata jangan. Kalau 1/3, 1/3 itu pun banyak. Yang akan kita huraikan nanti. Dan seterusnya, Rasulullah SAW menyatakan satu perkara yang menjadi salah satu mukjizat yang disebut doa daripada Rasulullah kepada Sa'ad, dan ianya benar-benar berlaku selepas daripada itu. Hadis yang kita bacakan ini mempunyai banyak pengajaran-pengajaran. Di antaranya ialah kita digalakkan untuk menziarahi orang sakit. Rasulullah SAW menziarahi sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di sana ada adab-adab ketika berziarah yang akan dihuraikan bila tiba masanya. Cuma secara ringkas, antaranya ialah pergi ziarah orang sakit ini, ada adabnya doa kepada orang sakit. Dan tidak mengambil masa yang lama, supaya tidak menjadikannya gelisah apabila kita pergi ziarah, kemudian mengambil masa yang lama. Dan seterusnya menasihatinya dengan cara yang baik, dengan cara yang kena pada tempatnya sebagaimana nasihat yang diberikan oleh Rasulullah dalam hadis yang kita bacakan ini. Di antara pengajarannya juga ialah kita mestilah bertanya dan juga meminta pandangan daripada orang yang tahu dalam perkara yang kita tidak tahu. Dalam semua perkara agama memang menjadi kewajipan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim supaya kita bertanya kepada orang yang tahu. Dan juga dalam perkara-perkara yang berkait dengan urusan dunia sekalipun. Dalam hadis yang kita bacakan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya dan meminta pandangan daripada Rasulullah tentang mengurus harta benda. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa Islam adalah satu agama fitrah.
Apa dia maksud agama fitrah? Maksudnya satu agama yang sesuai dengan kejadian manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia ini mempunyai fitrah semula jadi. Antaranya ialah kasih kepada harta benda. Sesiapa sahaja daripada manusia kasih kepada harta benda. Oleh kerana itulah Islam tidak mengharamkan kepada umatnya untuk mengumpul harta benda. Tetapi dalam mengumpul harta benda itu ada kaedah, ada cara dan ada hukum hakam syaraknya. Dan Islam menyatakan bahawa harta benda adalah wasilah jalan untuk kita sampai ke syurga mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya matlamat. Hari ini orang kata semua benda perlu kepada wang ringgit. Ya betul. Tetapi bukan semua benda boleh selesai dengan wang ringgit. Di sana kita melihat bagaimana masyarakat baratnya bertuhankan kepada kebendaan. Walaupun mereka mempunyai harta benda yang banyak, tetapi jiwa mereka kosong. Akhirnya, mereka hidup dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan tidak tenang. Berakhir nyawa mereka dengan membunuh diri. Banyak kita lihat di dalam akhbar-akhbar dan berita-berita. Kita boleh baca dengan sendiri bagaimana masyarakat barat walaupun mempunyai harta benda yang banyak, jutawan, bilioner, tetapi berakhir dengan kematian dengan membunuh diri. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa harta benda tidak boleh menyelesaikan semua masalah. Justru Islam mengajar kepada kita dalam harta benda ini ada tanggungjawab, ada kewajipannya yang mesti diurus. Inilah dia fitrah agama Islam yang sesuai dengan kejadian manusia. Dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi mengajar kepada Sa'ad bagaimana untuk mengurus harta benda. Kadang-kadang kita tak ambil cakna bab mengurus harta benda. Kita kata tak apalah, hidup ni atas dunia ni saja. Ikutlah nak jadi apa kepada anak beranak, kepada waris-waris, biar mereka urus sendiri. Di sini Nabi mengajar kepada kita, kita tak boleh tinggal begitu. Kita mestilah mengurus harta benda kita supaya ia dapat manfaat daripada kita selepas meninggal dunia dan dapat manfaat daripada kita kepada orang-orang yang kita tinggalkan daripada waris-waris, anak beranak yang hampir dan dekat dengan kita, termasuk kepada orang-orang lain sekalipun daripada kalangan orang-orang Islam, khususnya daripada kalangan yang berkehendak dan perlu kepada harta benda tersebut daripada kalangan orang-orang fakir, orang-orang miskin dan seumpamanya. Maka di sini Nabi mengajar kepada kita sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beristisyarah, minta pandangan daripada Nabi. Kalau dalam masalah harta benda, Nabi ajar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sa'ad supaya minta pandangan, maka apatah lagi dalam masalah-masalah lain yang lebih besar. Hari ini berkait dengan urusan politik pemerintahan sebagai contoh. Mestilah wujudnya di sana mereka daripada kalangan cerdik pandai, daripada kalangan orang-orang yang tahu dalam bidang masing-masing, dalam bidang pentadbiran, dalam bidang ekonomi keuangan, dalam bidang keselamatan, dalam bidang kesihatan dan seumpamanya. Sebelum dibuat satu-satu keputusan politik, mestilah diambil pandangan tersebut daripada orang-orang yang tahu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam banyak peristiwa dan juga oleh sahabat-sahabat Nabi selepas daripada itu. Kalaulah Nabi SAW orang yang paling bijak, orang yang paling pintar, Nabi pun minta pandangan daripada para sahabat,
maka apatah lagi kita, manusia yang serba lemah pada hari ini. Dalam perang Badar sebagai contoh, Nabi beristisyarah dan minta pandangan daripada para sahabat, tempat untuk berkubu. Di mana Nabi kata, kita kena berkubu di sini. Lalu ada seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, adakah ini satu perintah? Ataupun saya boleh beri pandangan? Nabi kata, sila. Wahai Rasulullah, tempat untuk kita berkubu ini tidak sesuai. Kerana ia akan melemahkan kita. Musuh boleh ambil air. Kita tak boleh ambil air. Kita kena berkubu dalam keadaan tempat air di belakang kita. Supaya kita boleh ambil air, musuh tak boleh ambil air. Nabi ambil pandangan tersebut. Begitu juga dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab dan lain-lain lagi. Dan kita lihat di kalangan sahabat-sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis ini adalah salah seorang daripada mereka yang dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk memberi pandangan dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran. Di zaman Sayyidina Umar berbeza dengan zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar memerintah masanya singkat sahaja, 2 tahun 3 bulan. Zaman Sayyidina Umar memerintah lama dan banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Tempat yang dibuka oleh Islam sangat luas. Masyarakat berbeza dari sudut kaum, bangsa dan juga adat dan budaya. Maka ia memberi satu cabaran yang sangat besar. Sayyidina Umar banyak buat perubahan-perubahan. Dan antara orang yang selalu Sayyidina Umar minta pandangan ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang hebat yang kita bacakan kisahnya yang meriwayatkan hadis yang kita huraikan ini. Seterusnya, pengajaran-pengajaran lain yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Islam tidak menggalakkan seseorang menghabiskan hartanya untuk bersedekah sehingga menyebabkan ahli keluarganya menjadi miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Seseorang Muslim hanya boleh berwasiat tidak melebihi 1/3 daripada harta kekayaannya. Dua pengajaran yang disebutkan di sini berkait dengan pengurusan harta benda. Dinyatakan bahawa kalau kita nak bersedekah harta yang kita ada, duit yang kita miliki, kita jangan sedekah semua sekali. Kena tengok bagaimana ahli keluarga kita, supaya ahli keluarga kita mendapat bahagian yang sepatutnya. Kerana di kalangan ahli keluarga kita mungkin ada yang miskin, ada yang memerlukan kepada harta benda. Kalau kita pergi sedekah semua harta benda kita, maka kita tak tinggal apa-apa kepada ahli keluarga kita. Jadi ini satu keadaan yang tidak patut sehingga menyebabkan mereka meminta kepada orang lain. Ini benda yang tidak digalakkan oleh agama. Dan juga sebagaimana kita sebutkan tadi, pengajaran yang paling jelas yang boleh diambil daripada hadis ini ialah berkait dengan wasiat. Apa dia wasiat? Ulama-ulama fiqh menghuraikan dengan detail dan terperinci di dalam kitab-kitab fiqh. Cuma secara ringkas, wasiat ialah at-tabarru' bil mal ba'da al-maut aw al-amri bit tasarrufi ba'da al-maut. Wasiat ialah tabarru'. Kita sedekah, kita beri harta selepas daripada kematian. Ataupun kita suruh orang ambil harta kita ni selepas daripada mati. Ini beza dengan hibah. Hibah ialah hadiah. Hadiah ialah tamlikul mal li ghairihi fil hal. Kita memilikkan barang kita kepada orang pada masa tersebut. Contohnya, kita ada buku. Kita beri buku ni kepada kawan kita. Buku ni milik kamu. Kita ada telefon, handset. Kita beri kepada kawan kita, handset ni aku hadiah kepada kamu. Ini hibah. Beza dengan wasiat. Wasiat ni lah kita beri kepada orang, dan orang itu boleh memiliki harta tersebut, barang tersebut, ataupun apa sahaja
selepas daripada kita mati. Ulama menyatakan bahawa pada asal hukum wasiat digalakkan, tapi dia boleh beralih kepada hukum-hukum yang lain. Dia boleh menjadi wajib. Jika sekiranya ada barang-barang yang mana orang minta kita simpan. Barang ni amanah kepada kita. Jadi sebelum daripada kita mati, kita kena wasiat. Barang ni mesti diserahkan balik kepada tuannya. Ataupun kita ada hutang. Kita nak bayar hutang ni tak mampu lagi. Jadi kena wasiat. Jadi wasiat di sini wajib. Supaya waris-waris kita membayar hutang tersebut kepada pemiliknya. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ia pada asalnya ialah digalakkan. Diberikan kepada ahli keluarga yang terdekat daripada kalangan mereka yang tidak mendapat nasib daripada harta pusaka. Contohnya adik-beradik. Adik-beradik jika sekiranya ada anak-anak, seorang tu mati, maka adik-beradik tak boleh. Sebab boleh kepada anak. Khususnya jika sekiranya ada anak lelaki. Maka di sini digalakkan untuk wasiatkan harta benda kepada adik-beradik sebelum daripada meninggal dunia. Apatah lagi jika sekiranya adik-beradik tersebut terdiri daripada kalangan orang-orang yang susah, fakir miskin. Dan wasiat boleh menjadi haram, iaitu wasiat dalam perkara haram. Seorang tu wasiat, dia kata, aku beri harta aku ini sebahagiannya untuk bina tempat maksiat, buat tempat orang berjudi dan seumpamanya. Jadi wasiat ini haram. Dan wasiat juga boleh menjadi makruh, iaitu jika sekiranya seseorang itu dia wasiat kepada orang fakir, orang miskin, tapi dalam masa yang sama di sana ada waris-waris dia yang berhajat. Betul dah wasiat kepada fakir miskin tu, tapi kenapa dia tinggal waris-waris dia yang tidak berhak untuk mendapat harta pusaka dalam keadaan mereka berhajat kepadanya. Jadi ini wasiat yang makruh. Dan dia boleh menjadi harus. Apakah dia keadaannya? Wasiat menjadi harus, iaitu wasiat harta benda kepada orang-orang kaya daripada kaum kerabat. Tak, sepatutnya dia beri pada fakir miskin. Tapi waris-waris dia, hak kaya dah, hak senang dah, dia nak beri juga kepada waris-waris dia. Atas dasar hubungan silaturahim dan seumpamanya. Jadi, hukumnya harus. Apa yang dinyatakan di sini menunjukkan kepada kita kehebatan syariat Islam dari sudut pengurusan harta benda sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sehingga Nabi memberi panduan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana untuk mengurus harta benda. Yang ketiga yang boleh diambil manfaat dan faedah daripada hadis ini, seseorang Muslim tidak boleh berkata tidak ada masa untuk beribadah atau melakukan amal kebajikan. Bahkan pada bila-bila masa sahaja dia hendaklah beramal untuk mengejar darjat kedudukan yang disediakan oleh Allah. Di mana kita mestilah sentiasa beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah dalam apa keadaan sekalipun. Ketika senang, ketika susah, ketika sihat, ketika sakit. Masa yang kita ada mestilah kita gunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kita bacakan ini, walaupun Sa'ad dalam keadaan sakit, tapi dia masih lagi berfikir untuk melakukan amal kebajikan supaya dia dapat manfaat, faedah, pahala daripadanya. Yang keempat, segala amal yang diniatkan untuk mengecapi keredaan Allah, sekalipun berupa amalan sehari-hari, tetap dikira sebagai ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid yang kita nak ambil daripada hadis ini, iaitu berkait dengan niat yang solihah. Bila kita berniat untuk buat satu perkara yang baik, perkara yang mulia, nescaya ia juga
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan sebelum ini juga. Yang kelima, membelanjakan harta kekayaan untuk memberi kesenangan kepada isteri dan anak-anak adalah lebih baik daripada bersedekah kepada orang lain untuk mendapat pahala, sedangkan kaum keluarganya terbiar dalam kesusahan. Di mana dalam masalah sumbangan, sedekah, beri harta, wang ringgit kepada orang ramai, keutamaannya kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Isteri dan anak-anak ini wajib, kerana wajib memberikan nafkah kepada mereka. Jika sekiranya duduk sibuk sedekah benda sunat kepada orang lain, tetapi tinggal benda yang wajib, nafkah kepada anak bini, maka ini sudah lari daripada apa yang dituntut oleh syariat Islam. Antara pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini sebagaimana kita sebutkan tadi, ialah mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah menziarahi Sa'ad pada ketika itu sakit yang teramat sangat. Sakit kira nak matilah. Lalu Sa'ad kata, wahai Rasulullah, barangkali umur aku ni tak panjang dah. Aku akan meninggalkan sahabat-sahabat aku. Rasulullah kata, wahai Sa'ad, tidak, kamu tidak akan meninggalkan sahabat-sahabat kamu. Nabi memberi satu isyarat bahawa Sa'ad akan panjang umur. Dan memang Sa'ad panjang umurnya. Sempat di zaman Sayyidina Abu Bakar, sempat di zaman Sayyidina Umar, sempat di zaman Sayyidina Uthman, sempat di zaman Sayyidina Ali, sempat di zaman Muawiyah. Mengikut ahli-ahli sejarah, Sa'ad meninggal dunia pada tahun yang ke-55 Hijrah. Umurnya ketika itu ialah 75 tahun. Dipanjangkan umur. Dan juga Nabi sebut dalam hadis ini, bagaimana orang akan mengambil faedah daripada kamu, wahai Sa'ad. Bila Sa'ad sembuh daripada sakit, dan memang orang banyak ambil faedah daripada Sa'ad, khususnya pandangan-pandangan, idea-idea, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Sayyidina Umar melantik Sa'ad salah seorang daripada ahli mesyuaratnya, orang yang paling dekat, untuk meminta pandangan apabila nak buat satu-satu keputusan. Jadi ini menunjukkan kepada kita mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zaman Nabi tapi zaman selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini meyakinkan kita umat Islam bahawa apa yang disebut oleh Nabi yang belum lagi berlaku pasti dan mesti berlaku. Hari ini kalau kita lihat dalam konteks isu Palestin sebagai contoh, banyak benda-benda yang berlaku hari ini Nabi telah sebut, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang akan berlaku berkait dengan bumi Palestin yang Nabi sebut yang belum lagi berlaku. Kita yakin ianya pasti dan mesti berlaku. Contoh apa yang berlaku pada hari ini yang tidak berlaku zaman Nabi dulu. Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan tetap ada di kalangan umatku satu kumpulan yang menegakkan kebenaran. Musuh mereka tidak boleh memberi mudarat dan menghina mereka sehinggalah datangnya urusan Allah, iaitu hari kiamat. Qila ainahum ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, di mana mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis dan di keliling Baitul Maqdis. Hari ini kita lihat betul-betul berlaku di hadapan mata kepala kita. Apabila bumi Palestin dijajah dan ditakluk oleh Zionis Yahudi, mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, membebaskan bumi Palestin, berjihad pada jalan Allah, mereka berada di Baitul Maqdis dan ada di keliling Baitul Maqdis. Di mana keliling Baitul Maqdis? Di Gaza, di Syria, di Lubnan. Ini betul-betul berlaku di hadapan mata kepala kita. Dan musuh-musuh mereka tidak boleh menghina mereka. Musuh-musuh mereka daripada kalangan Yahudi.
yang mempunyai senjata yang canggih yang banyak. Ni hari ni serang pula. Baru ni berhenti sekejap, gencatan senjata. Hari ni mula serang balik. Walaupun mereka memiliki senjata yang banyak yang canggih, tetapi mereka tidak boleh mengalahkan pejuang-pejuang kebenaran agama Allah. Walaupun mereka pada zahirnya nampak lemah, duit tak banyak, harta tak banyak, lengkapan senjata sangat terhad, dikepung kiri kanan, darat, udara, laut. Tetapi kerana kekuatan iman yang ada dalam diri mereka, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga musuh-musuh mereka daripada kalangan orang-orang munafik yang mengaku Islam, sama bangsa dengan mereka, tidak juga boleh menghina mereka. Ini betul-betul berlaku di hadapan mata kepala kita. Dan juga apa yang Nabi sebut, orang Yahudi akan balik semula ke Palestin. Ini Nabi sebut 1400 tahun dulu, berlaku di zaman kita. Hari ini orang Yahudi balik semula ke Palestin. Dan di sana banyak lagi perkara yang Nabi sebut yang berkait dengan bumi Palestin ini yang belum lagi berlaku. Dan kita yakin ia pasti dan mesti berlaku. Sebagaimana yang disebut dalam hadis kita bacakan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit nak mati, Sa'ad ingat ke Abi dah umur dia? Nabi kata, wahai Sa'ad, tidak. Kamu tidak akan meninggalkan sahabat-sahabat kamu. Umur kamu panjang lagi. Dan kamu akan melakukan banyak benda. Banyak perkara, urusan banyak lagi tak selesai. Dan ia betul-betul berlaku. Sebagaimana yang kita sebut dan kita nyatakan tadi. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Sambungan daripada ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Ta'ala mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Seterusnya Allah Ta'ala memerintah kepada para malaikat, termasuk Iblis, untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sujud hormat kecuali Iblis, enggan dan takabur. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam ayat yang kita bacakan pada hari ini, wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga. Isteri Nabi Adam alaihissalam ialah Hawa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di sana banyak riwayat-riwayat yang disebut oleh ulama-ulama tafsir bagaimana Allah Ta'ala mencipta Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi temannya di dalam syurga, dan hikmah-hikmah yang berlaku selepas daripada itu yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama bahasa menyatakan bahawa Hawa berasal daripada kalimah hayy, kehidupan. Kerana Hawa diciptakan daripada Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah daripada tanah dan diberikan ruh, nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan isterinya untuk tinggal dan hidup di dalam syurga. Di sini para ulama
mempunyai beberapa pandangan. Apakah syurga yang dimaksudkan di sini? Kebanyakan ulama menyatakan bahawa syurga yang dimaksudkan di sini ialah syurga yang akan menjadi tempat tinggal kekal abadi orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa dinamakan al-jannah dengan al-jannah berasal daripada kalimah janna yajunnu yang memberi maksud yang tersembunyi. Maka daripada kalimah inilah juga dinamakan ataupun digelarkan orang gila sebagai majnun kerana akalnya dilindungi ataupun disekat, menyebabkan dia tidak boleh berfikir seperti orang waras. Begitu juga dinamakan makhluk jin dengan al-jin daripada kalimah yang sama. Kerana makhluk jin ni makhluk yang tak dapat kita lihat. Kecuali kalau dia tasyakul. Dia berupa menjadi makhluk-makhluk yang lain. Dia berupa jadi binatang, dia berupa jadi orang dan seumpamanya. Dan juga dinamakan waktu malam. Iza jannal lail. Bila masuknya waktu malam. Bila malam masuk, maka tidak ada cahaya. Tak nampak. Itu dari segi bahasa. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, Al-Jannah dinamakan dengan Al-Jannah kerana terhalang kepada kita manusia yang hidup di atas dunia ini, kecuali selepas daripada kita mati, dan seterusnya di hari akhirat kelak kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita orang beriman akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Namun begitu di sana terdapat pandangan-pandangan yang lain. Antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, menyatakan bahawa di sisi pandangan golongan Al-Mu'tazilah dan Al-Qadariyah, syurga yang dimaksudkan dalam ayat ini yang menjadi tempat tinggal Nabi Adam AS dan Hawa terletak di atas bumi. Kerana dari segi bahasa juga, Al-Jannah maksudnya ialah tempat yang subur, yang mempunyai pokok yang banyak. Jadi di sisi Mu'tazilah dan Qadariyah, syurga di sini ialah di atas muka bumi. Bukannya syurga yang mana kita akan hidup kekal abadi di hari akhirat kelak. Itu syurga lain di sisi mereka. Hujah-hujah mereka antaranya ialah mereka kata kalau syurga di akhirat kelak tempat abadi. Jadi bagaimana Nabi Adam boleh duduk situ dan juga Hawa, sedangkan Nabi Adam turun ke bumi dan mati di atas muka bumi ini. Jadi ini menunjukkan syurga di situ di atas bumi, bukannya di atas langit ataupun syurga yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan ini dijawab oleh ulama-ulama. Mengatakan bahawa di sana ayat-ayat yang banyak dan juga hadis-hadis Nabi yang menguatkan di antara satu sama lain. Yang dimaksudkan dengan syurga di sini ialah syurga yang kekal abadi dan Allah Ta'ala mampu untuk melakukannya. Mereka juga berhujah dengan menyatakan bahawa bagaimana kalau syurga itu syurga yang kekal abadi yang dimaksudkan dalam ayat ini sedangkan Nabi Adam keluar daripadanya. Kalau syurga yang kekal abadi ini masuk tak keluar dah. Jadi ulama jawab balik. Mereka kata itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun masuk syurga dan keluar syurga. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi diperjalankan daripada Mekah, Masjidil Haram ke Palestin, Masjidil Aqsa, naik ke langit ke Sidratul Muntaha dan Nabi dibawa berjalan oleh malaikat ke dalam syurga. Dan Nabi keluar. Balik semula ke Mekah. Cerita kepada kita semua dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita berpegang dengan pandangan kebanyakan ulama yang menyatakan bahawa syurga tempat Nabi Adam tinggal ini ialah syurga kekal abadi. Di mana Allah Ta'ala mampu untuk melakukannya melalui hikmah-hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah disusun
dan dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai. Duduk dalam syurga ni wahai Adam dan isterimu Hawa, makanlah apa yang kamu suka. Di sana ada ulama-ulama qiraat yang membaca ragada dengan raghda. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat yang masyhur raghada, dan di sana ada riwayat yang lain dibaca dengan raghda. Itu dari segi ilmu qiraat. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala menyebut, wahai Adam dan isterimu Hawa, jangan sekali-kali kamu menghampiri pokok ini. Apakah pokok ini? Ulama-ulama berselisih pandangan pula. Ada yang kata pokok kurma, ada yang kata pokok tin, ada yang kata pokok anggur, ada yang kata pokok-pokok yang lain. Tak penting apa jenis pokok tersebut. Yang pentingnya ialah kita nak ambil pengajaran daripada ayat yang kita bacakan ini. Mengikut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rabi ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, ayat yang kita bacakan ini mengandungi falsafah yang sangat besar, yang sangat penting untuk kita ambil pengajaran dan iktibar daripadanya. Iaitu ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS, dia dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan ujian-ujian sebagai satu cabaran kepada Nabi Adam. Inilah yang akan dilakukan olehnya dan zuriatnya selepas hidup di atas bumi ini. Yang pertamanya, perintah daripada Allah. Yang kedua, larangan daripada Allah. Dan yang ketiganya ialah was-was, musuh kepada kita, zuriat Nabi Adam AS, syaitan iblis yang akan kita huraikan nanti. Jadi ketiga-tiga perkara ini Allah Ta'ala telah sediakan kepada Nabi Adam dalam syurga lagi, sebagai satu persediaan. Inilah yang akan dihadapi oleh mereka, inilah yang mesti dilakukan oleh mereka ketika hidup di atas dunia ini. Yang pertama sekali ialah perintah. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Adam dan isterinya, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga ini. Wa kula minha. Dan makanlah kamu berdua dengan apa sahaja sepuas-puasnya di dalam syurga ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan sekali-kali kamu dekati pokok ini. Dan begitulah kehidupan kita di atas dunia ini adalah ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah, kita kena ikut perintah Allah. Ujian daripada Allah, kita kena tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ujian daripada Allah, syaitan iblis yang akan sentiasa menghasut kita untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Di mana ayat yang kita bacakan ini dihuraikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang lain. Antaranya firman Allah di dalam surah Al-A'raf, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka, sambil ia berkata, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, malaikat kerana ia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi dari orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Jadi Al-Quran menafsirkan antara satu sama lain. Di sini disebut oleh ulama-ulama tafsir, tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Tafsir Quran dengan Quran. Maknanya tafsir ayat Quran dengan ayat yang lain. Ayat yang kita bacakan ini Allah Ta'ala sebut, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua. Maka ditafsirkan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menceritakan dengan lebih detail bagaimana syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa dengan membisikkan dalam hati mereka. Wahai Adam, wahai Hawa, tak apa, mu pergilah dekat pokok ni, makanlah pokok ini, tidak menjadi masalah. Buah ini sedap. Di mana Allah Ta'ala larang ni supaya kamu tak jadi seperti malaikat, dan kamu ni bukan malaikat. Lalu Nabi Adam dan Hawa termakan dengan bisikan syaitan, dan berlakulah apa yang berlaku. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu Adam, Hawa dan juga Iblis, turunlah kamu semua di bumi ini. Sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Inilah dia pertemuan pertama di antara hak dan batil, yang juga telah kita sebut dalam kuliah yang lepas. Pertemuan pertama antara hak dan batil dan akan berpanjangan sehinggalah dunia ini ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita mestilah memahami bahawa musuh kita yang paling utama dalam kehidupan kita atas dunia ini ialah syaitan iblis. Musuh yang telah diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat yang lain juga Allah Ta'ala sebut, inna syaitana kana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh, maka hendaklah kamu jadikannya musuh kepada kamu. Iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan zuriat Nabi Adam alaihi salam. Iblis telah berjanji, ya Allah, engkau panjangkanlah umurku. Iblis sebut, engkau panjangkanlah umurku. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Iblis berkata, berilah tempoh kepada aku hingga hari mereka dibangkitkan hari kiamat. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Maka inilah kerja iblis, menyesatkan manusia daripada zaman Nabi Adam dulu, moyang kita, sehinggalah dunia ini ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis akan pasang macam-macam perangkat supaya manusia masuk dalam perangkat ini. Sesat terus, menjadi kafir, tak percaya kepada Tuhan. Sesat terus, melakukan maksiat. Kalau boleh iblis nak suruh manusia ni tenggelam dalam maksiat, mati dalam keadaan buat maksiat. Dan sesat
tidak melakukan amal kebajikan yang mana pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia permusuhan yang akan kekal sehinggalah dunia ini ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, iaitu kematian. Maknanya permusuhan yang akan berlaku sehinggalah kita mati. Kemudian mari generasi lain pula, iblis akan mewaswaskan manusia ini pula supaya sesat, begitulah seterusnya. Sehinggalah dunia ini ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama-ulama menyatakan bahawa apa beza kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan kesilapan yang dilakukan oleh iblis. Nabi Adam langgar perintah Allah, makan buah. Iblis langgar perintah Allah tetapi takabur dan enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dihuraikan dalam ayat yang seterusnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang amat pengampun, penerima taubat lagi amat mengasihani. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam dengan kalimah-kalimah. Kalimah-kalimah ini ialah doa yang diucapkan oleh Nabi Adam AS. Bila Nabi Adam sedar melakukan kesilapan, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam ayat yang lain, iaitu firman-Nya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Oleh itu, jika Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Ini beza kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan kesilapan yang dilakukan oleh iblis. Bila Nabi Adam sedar baginda buat silap, lalu Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Dan Nabi Adam menyatakan bahawa dia tidak akan kembali lagi melakukan kesilapan tersebut. Inilah dia taubat yang sebenar, yang mempunyai rukun-rukunnya. Menyesal, berazam tidak lagi kembali dan melakukan amal kebajikan untuk menampung kesilapan yang dilakukan itu. Berbeza dengan kesilapan yang dilakukan oleh iblis. Iblis bila buat silap, iaitu tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, iblis takabur. Iblis kata, aku lebih mulia daripada Adam. Dahlah tak ikut perintah Allah. Iblis angkuh pula, lawan Allah Ta'ala, menyatakan bahawa aku lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Justru iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah pengajaran yang mesti kita ambil. Walaupun kita ni manusia, zuriat Nabi Adam, tapi kalau kita tak ikut perintah Allah, kita boleh jadi seperti iblis yang dilaknat oleh Allah. Sebab tu hari ni kita lihat terdapat di kalangan manusia, kalau sekadar buat maksiat, dia sedar benda yang dia buat itu salah, dia bertaubat kepada Allah. Tapi di sana terdapat orang yang buat maksiat, berbangga dengan buat maksiat, angkuh, sombong, mencabar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat maksiat sebagai contoh, dia tak semayang. Dia tak semayang, dia tahu semayang ni wajib, tapi dia kata, aku letih, aku akan qada semula. Berbeza dengan orang yang kata, aku tak mau semayang. Pasal apa? Semayang ni aku kena buat, lebih baik aku duduk saja. Ini beza. Beza dengan orang yang buat maksiat,
dia tahu benda yang buat maksiat tu salah, dia bertaubat kepada Allah. Dengan orang yang buat maksiat berbangga dan mencabar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda ni sangat penting untuk kita beringat. Kerana di sana terdapat di kalangan manusia yang ikut perangai iblis. Mereka yang tidak melaksanakan hukum hakam Allah. Kalau sekadar tak laksana hukum hakam Allah dengan alasan tak mampu, tak apalah. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi buat alasan mencabar Allah Ta'ala. Mereka mendakwa, kami tidak mahu melaksanakan hukum hakam Allah kerana tak sesuai zaman sekarang ini. Kami lebih bijak, lebih pandai. Hukum hakam ini hanya sesuai zaman Nabi Muhammad dulu, zaman unta. Zaman sekarang ini tak sesuai. Ini perangai iblis. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mencabar Allah Subhanahu wa taala, angkuh, sombong dengan tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari aku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Inilah hikmah Allah Ta'ala tu kita hidup di atas bumi ini. Nabi Adam AS diturunkan ke bumi dan kita zuriat Nabi Adam AS. Iaitu untuk mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi turunkan kepada mereka dengan kitab-kitab yang terkandung di dalamnya panduan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Bila kita ikut perintah Allah, bila kita ikut petunjuk dan panduan Allah, maka tidak ada ketakutan dan kita sekali-kali tidak akan berduka cita. InsyaAllah kita akan baca ayat-ayat seterusnya dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab.